Subhanallah. Ila haratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa syakhuna ustazina wa ila arwahi ahli qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Sya'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Telah lalu bagi kita dahulu sifat yang wajib bagi Allah adalah wujud qidam baqa. Pada malam ini kita masuk kepada sifat yang keempat, iaitulah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, ya. Artinya yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, iaitulah maksud dia bersalahan Allah taala bagi segala yang baharu. Bersalahan tu maknanya berbeza, ya, tak sama di antara Allah taala dengan segala makhlukat, segala makhluk, ya. Tiada bersamaan Allah taala bagi segala yang baharu. Maka diketahui daripada demikian itu menafi akan jirim dan arad dan kulliyah dan juz'iyah dan segala yang lazim, segala perkara itu yang lazim, iaitu apabila ternafi bersamaan antara Allah dengan segala makhluk, segala yang baharu, maka diketahui daripada itu menafi akan jirim. Jirim ni benda, kadang-kadang disebut jisim. Jirim ni barang, arad tu maknanya keadaan. Makna arad tu keadaan. Contohnya buah, ya. Keadaan buah tu warna hijau, muda, ya. Muda, masak, busuk, ya. Itu adalah arad bagi buah, ya. Jadi arad itu sifat, mausuf yang disifatkan ialah buah, ya. Itu, ya. Dan arad ini dia tidak berdiri sendiri, dia tak boleh ada, tak, kalau tak ada buah tak adalah arad, ya. Jadi maknanya arad itu dia terletak pada sesuatu jirim, sesuatu benda, ya. Macam mikrofon ni putih, apa nama, krom, ya, ada switch apa semua, itu arad lah. Arad basyariah iaitulah dibangsa kepada Nabi Muhammad, maknanya Rasulullah ini menerima hal keadaan sebagaimana manusia biasa, sakit, demam, duka cita, gembira, ya. Jadi arad ni maknanya hal keadaan, persekitaran sesuatu barang itu, suatu jirim itu makna arad, ya. Jadi diketahui demikian itu menafikan jirim dan arad, maknanya dia, Allah Ta'ala ni bukan bersifat sebagaimana benda jirim, dan tidak Allah Ta'ala ni berarad secara kuliah, secara menyeluruh, ataupun secara juz'iyah, secara bahagian-bahagian tertentu. Tak sama macam jirim, macam jirim, macam benda, macam makhluk, ya. Dan segala yang lazim daripada perkara itu, segala yang kebiasaannya daripada perkara itu apa? Allah Ta'ala tidak sama dengan segala makhluk, dan lazim, ya, itu, dan lazim bagi jirim 4 perkara, ya. Biasanya benda ni, jirim ni, dia ada 4 perkara. Pada jirim tu ada 4 perkara, ya. Yang pertamanya baharu. Baharu tu maknanya dia berubah daripada muda kepada tua, ya. Daripada sehat kepada sakit,
Itu maknanya baharu tu maknanya berubah-ubah keadaan. Itu maknanya jirim sifat dia apa itu? Sifat dia itu. Adakah kita ni sihat sampai bila-bila tiba-tiba mati? Ada? Tak ada, tuan-tuan. Dia ada berbagai-bagai perubahan. Ada lapar, ada kenyang, ya? Itu baharu. Dan keduanya bersusun. Dia ada susunan, iaitulah secara muttasil ataupun mumpasil. Susun macam kita ni, badan kita ni terdiri daripada juzuk-juzuk, juzuk-juzuk badan kita ini. Ada tangan, ada kepala pula, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hidung, ya, ada pipi, kemudian ada kaki kita, ada perut kita. Jadi maknanya baharu ni, makhluk ini dia bersusun. Ada benda digabungkan menjadi satu, macam PA system. Ada mikrofon, ada wire dia, ada dia punya amplifier dia, ada speaker dia, ya. Itu dia tersusun. Kalau tidak dia tak mau jadi, dia tidak berfungsi. Bersusun. Yang ketiganya mengambil lapang sekadar objek sebagai jirim tu. Saya dah sebut dulu dah, ya. Umpama sini sekarang ni kosong, kita bubuh ini, jadi maknanya lapang yang ada situ tadi sudah diambil oleh bekas botol ini, diambil sekadar besar bekas botol ni. Bukanlah maknanya diambil lapang lebih besar daripada botol ni. Susah nak susun barang macam itu. Kita nak susun barang dalam stor, aku rasa benda ni muat sebab ini 3 kaki kali 4 kaki kali 2 kaki, contoh kan. Kita tahu dah. Jadi dia mengambil lapang sekadar 2 kaki kali 3 kaki kali 4 kaki. Dia tak ambil lapang lebih daripada itu. Jadi sifat jirim ni, sifat makhluk ni, dia mengambil lapang sekadar zat dia, sekadar bentuk barang itu. Yang keempatnya menerima arat. Menerima keadaan tertentu. Macam bumi kita dulu kan. Malam ni dengar ceritanya beberapa negeri dan beberapa tempat akan turun ribut, ya. Ini kajian daripada pihak tertentu di pusat sana. Ribut, ya tuan-tuan, ya. Tempat kita di Kampar yang kuat dan utara Perak, ya, tuan-tuan. Kedah banyak, Selangor pun banyak tempat, tuan-tuan. Tempat kita ni kata dia tadi ada hujan sikit aja, tempiah-tempiah aja, ya tuan-tuan. Menerima arat, menerima keadaan tertentu, ya. Jadi macam cerita tadi lah, macam umpamanya buah tadi kan, buah dia masa dia muda warna dia hijau, kemudian dia berubah pula bila dah masak warna dia kuning atau merah umpamanya kan, kemudian dia luruh busuk umpamanya kan. Itu semua arat persekitaran yang ada pada sesuatu objek itu, pada satu jirim itu makna arat, ya. Dan yang lazim bagi arat itu pula 4. Yang selalu ada pada arat itu pula ada 4 perkara pula pada arat, pada persekitaran itu, itunya. Pertama, ketiadaan berdiri dengan sendirinya. Arat itu dia tidak terjadi dengan sendirinya. Dia mesti ada benda yang dia bertenggek atas benda itu, ya. Itu maksud dia. Jadi kalau tadi arat warna hijau, warna merah, busuk, dia berdiri pada buah, ya. Tak mau dia kalau buah tak ada warna hijau, ada warna merah, ada busuk, mana maunya buahnya tak ada. Jadi arat ni tidak berdiri dengan sendiri, dia berdiri pada sesuatu objek, sesuatu jirim, terletak pada jirim. Kedua, wajib berdiri ia dengan yang lainnya. Dia mesti yang kedua terletak pada sesuatu benda, sesuatu jirim. Itu arat, keadaan. Ketiga, sifat arat ni baharu, dia berubah-ubah, ya, macam tadi. Kalau masalahnya daripada kecil buah tu putih, lepas tu dia mengkar besar, lepas tu dia berubah warna pula jadi merah, ya tak tuan-tuan, lama-lama dia busuk. Itu bersifat baharu. Dan yang keempatnya, tiada kekal pada zaman, tiada kekal pada zaman, ya, tiada kekal pada zaman. Dia kekal selama-lamanya tak ada. Ada masanya, ada musimnya, macam durian, ada musimnya. Musim esok durian tu dah habis, sudah timbul pula musim rambutan. Last sekali musim rambai, contohnya rambai last sekali, ya. Jadi musim dia tidak kekal selama-lamanya. Kalau kekal selama-lamanya, Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat baqa.
yang kedua, pada zaman yang kedua, dan yang lazim bagi kulliyah itu, dan yang bersangkut paut, yang biasa kepada perkara yang menyeluruh itu besar. Yang lazim bagi keseluruhan itu mana perkara yang besar, dan yang lazim, yang biasanya pada juz'iyah, juz' itu adalah kecil. Badan kita ni kulliyah seluruhnya besar, kita tak? Tapi juz'iyah, tangan, ambil tangan satu kecil, tangan tu sebahagian daripada badan yang besar. Kulliyah tu maknanya keseluruhan, juz'iyah tu bahagian-bahagian, juzuk-juzuk dia, ya? Itu maksudnya kecil. Itu kebiasaannya. Macam kereta, ya tak? Keseluruhan kulliyah kereta itu besar. Ada steering, ada tayar, ada enjin, ada bonet depan, ada bonet belakang, ya tuan-tuan, ada tempat duduk. Tapi juz'iyahnya tayarnya. Jadi juz'iyah kereta itu kalau tayar dia kecil lah. Tapi kalau kulliyah kereta itu keseluruhannya besar lah kereta itu. Tak tahu lagi penerangan gitu kalau tuan-tuan tak faham, tak tahu tuan-tuan, ya. Kecil. Dan lain daripada demikian itu, hasil yakni mukhalafah, iaitu umum pada zat, dan lain daripada demikian itu hasil yakni mukhalafah. Yang lain daripada itu semua tadi itu adalah mukhalafah bersalahan, itu umum pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Pada umumnya tuan-tuan, dia berbeza pada zat Allah, pada sifatnya dan pada perbuatan Allah. Maka tiada menyamai akan Allah Ta'ala itu oleh sesuatu pun daripada segala makhluk. Tiada menyamai pada zatnya, tiada menyamai pada sifatnya, dan tiada menyamai pada perbuatannya. Artinya tiada zat sesuatu itu seperti zat Allah Ta'ala. Tiada objek seseorang itu sama macam Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sama, ya. Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, Anallah, kata dia kan. Sama ke tuan-tuan zat Fir'aun tu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa hayyul la yamut. Allah Ta'ala tu hidup dan tidak mati. Okey, Fir'aun hidup, Allah Ta'ala hidup. Tapi hidup Fir'aun, hidup manusia macam mana? Hidup Allah Ta'ala macam mana? Hidup kita perlu kepada pernapasan. Pernapasan perlu kepada oksigen. Bernapas tak ada oksigen, mati. Perlu kepada makanan, ya. Perlu kepada tempat tinggal, ya. Perlu kepada pakaian. Perlu kepada kebersihan, ya. Kalau tidak, kita mati. Apakah Allah Ta'ala perlu kepada benda yang macam itu? Ya. Hidup Allah Ta'ala, hidup kita tak sama. Dan hidup kita akan mati. Hidup Allah Ta'ala ni baqa, kekal selama-lama, tidak mati. Wahwahayyun la yamut. Tak sama, ya. Pada zat Allah Ta'ala. Kerana zat itu bukan daripada jenis nur. Zat Allah Ta'ala bukan jenis cahaya. Yang jadi daripada cahaya ni malaikat. Yang jadi daripada api, antara asap dengan api itu, tengah-tengah tu, itu jan, bapak jin, iblis, ya. Itu. Ya tuan-tuan, yang jadi daripada tanah kita. Allah Ta'ala tidak jadi daripada benda-benda punca-punca yang tertentu, tidak ada, bukan. Dan bukan daripada zulmah, bukan daripada alam yang gelap, kegelapan. Tuhan terjadi daripada kegelapan, bukan. Ya tuan-tuan. Dan tiada jenis langit. Allah Ta'ala ni bukan macam langit, ya. Dan tiada jenis bumi. Allah Ta'ala bukan macam bumi. Dengan sebab itu tuan-tuan, Nabi Muhammad walaupun dia bertemu Allah, berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, semasa di mustawa, masa pergi ke Sidratul Muntaha di mustawa tu, berdialog dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kata apa? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Kata Allah Ta'ala, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata Allah Ta'ala. Dan dijawab oleh Nabi Muhammad, Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Udah berdialog, tentulah ada suara Allah. Tentulah tahu di mana keluarnya suara Allah, daripada mana. Bagaimana Allah Ta'ala tu duduk ke, berdiri ke, keadaan dia, rupa Allah Ta'ala tu macam mana tuan-tuan. Tapi bila balik ke bumi, orang tanya,
Bagaimana rupa Allah Ta'ala? Apa Nabi Muhammad jawab? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak menyama Allah Ta'ala itu dengan sesuatu apa pun. Dia mendengar lagi melihat. Tak dapat diumpamakan. Kalau umpama rumah, maknanya itu bukan Tuhan, itu objek, itu adalah makhluk. Sesuatu yang boleh kita umpama sebagaimana yang ada di atas dunia yang dapat kita lihat. Mana boleh tuan-tuan ya? Syurga neraka pun tak dapat kita umpamakan sebagaimana atas dunia ini. Syurga tuan-tuan, keindahan yang belum pernah terbayang oleh pemikiran kita. Ya tak? Keharuman yang tak terdapat dalam dunia ini. Ya tak? Kenikmatan yang tak terbayang oleh kita. Itu baru syurga tuan-tuan. Nabi Allah apa tuan-tuan yang nak melihat Allah Ta'ala? Nabi apa? Nabi Allah Musa ya? Nak melihat. Jangan Tuhan kata. Nak tengok juga. Kan? Kata dia Allah Ta'ala, kamu lihat kepada bukit itu. Bila lihat, tahu macam mana bukit itu meletup, dan pengsan Nabi Allah Musa alaihi salam tuan-tuan. Dia bertaubat dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak dapat nak tengok. Yang dapat kita lihat Allah ini dalam syurga. Ya tak? Dalam syurga Rasul Tuhan bila bagi nikmat berbagai bidadari tahu berapa puluh orang tuan-tuan. Nikmat berbagai-bagai nikmat tuan-tuan dalam syurga. Dalam syurga ni tuan-tuan, sekali kita pandang cantik, kita paling ke lain sana cantik. Pandang kali kedua benda yang sama bertambah cantik. Pandang ke lain, tengok benda yang sama kali ketiga bertambah cantik. Macam mana tuan-tuan ni? Itu nikmat. Lalu ditanya, puas ke kamu dengan nikmat yang ada dalam syurga ini? Dia tanya pada hamba dia yang masuk dalam syurga. Tidak puas ya Allah. Apa yang kau nak? Kami nak menilik kepada wajahmu ya Allah. Jadi melihat kepada wajah Allah dalam syurga ini tuan-tuan adalah penglihatan yang pendapat ulama, yang jumhur ulama, yang putusnya, yang kuatnya, memang dapat melihat wajah Allah di dalam syurga. Itulah nikmat syurga yang paling besar sekali, dan bukan semua orang dapat, bukan semua ahli syurga yang dapat. Dan tiada dalam keduanya. Bukan pula Allah Ta'ala seperti antara langit dengan bumi, bukan. Hawa, awan, nampun tak ada. Dan tiada sifat sesuatu seperti sifat Allah, tak ada. Kerana sifat Allah Ta'ala itu qadim, lagi baqa, lagi ta'alluqnya, lagi dia kata dia punya kekuasaan dia tu berkaitan dengan seluruh makhluk ni adalah bukan khas. Maknanya besar sangat kuasa dia. Kun fayakun. Ta'alluq tu maknanya di bawah kekuasaan dia, yang dia boleh jadi, dia boleh robah, dia boleh gitu begini, mengada dan meniadanya. Seluruh ni adalah di bawah ta'alluq Allah. Kita ni semua di bawah ta'alluq Allah. Dengan barang yang ditakluk ia dengan dia, dan sifat kita itu sungguhnya takluk ia pada setengah perkara juga. Kita ni tuan-tuan tak ada. Umpamanya kita duduk pejabat, jadi ketua jabatan, kita hanya boleh menakluki, menguasai orang bawah kita je. Umpama ada seorang PA, ada seorang setiausaha, ada beberapa orang kumpulan sokongan, ada beberapa orang kumpulan pekerjaan umpama. Hak tu je. Jabatan lain kita tak boleh kuasa, itu orang lain pula punya kuasa. Ya. Bukan Allah Ta'ala, bukan habis itu. Ya. Kita dalam rumah, kita berkuasa takluk dalam rumah. Nak letak meja sini, nak letak kursi sini, nak letak dapur sini, nak letak TV sini. Itu takluk kita hanya di rumah itu, rumah kita je. Di rumah orang lain tak boleh. Ya. Jadi maknanya kita ni ada khas. Takluknya khas di bawah kekuasaan kita. Ya, dia kata sesungguhnya takluk ia pada setengah perkara juga, tiada pada setengah yang lain. Itu manusia ya. Seperti sama Allah Ta'ala, ia bagi segala maujud mendengar Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa ni daripada segala yang maujud. Innahu huwas sami'ul basir, bahawa sesungguhnya ia Allah Ta'ala tu sami'un, mendengar, basirun, melihat segala yang maujud ni ya. Dan sama kita takluk pada setengah juga. Ada pun mendengar kita ni, mendengar pada setengah, setengah kita boleh dengar.
Kalau benda tu jauh umpamanya kan, kita tak boleh dengar. Benda dekat bolehlah kita dengar, ya. Kalau suara tu kuat dengar, suara halus kita tak dengar. Dan kita menggunakan coping telinga, dan termasuk dalam ni dalam gegendang telinga, dibawa ke otak, ditranslate di otak bunyi apa tu. Oh, bunyi radio. Baru kita tahu. Allah Ta'ala tidak begitu, ya. Kita ni taluk kita dengar ni hanyalah sebahagian aja. Ini kawan dengar ni kan, yang dekat dengan sini bolehlah dengar melalui corong mikrofon. Yang duduk jauh Taman Selestia tak dengar apa yang kita cakap ni, ya. Kemudian kalau ada dinding pun dalam bilik kemas tutup tak dengar juga. Dan tiada pula af'al, sesuatu itu seperti af'al Allah. Perbuatan kita ni tak sama sebagaimana perbuatan Allah, kerana perbuatan makhluk itu tiada dapat memberi bekas, hanya iktisab jua, yakni kasat jua. Perbuatan makhluk kita ni, perbuatan kita ni sebenarnya tidak memberi bekas, dia bahasa tua itu, tidak memberi kesan, tidak memberi kesan. Hanyalah bila kita makan jadi kenyang dengan kudrat dan iradat Allah, dengan kehendak Allah Ta'ala, berniaga kaya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu kadang-kadang dalam hukum adat atas dunia ini, sepatutnya kita berniaga kaya, belajar pandai, tapi ada orang berniaga jadi bankrupt, ada orang belajar masih bodoh juga, sebab Allah Ta'ala tidak kehendak dia jadi pandai, tak kehendak dia jadi kaya tanpa izin dia, tuan-tuan. Jadi sesuatu benda ni, tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, sebab itu saya nak sebut benda-benda ni, kuliah kita ni kuliah haraki. Kuliah haraki ni maknanya keluar kuliah yang bergerak, bukannya ikut dalam kitab saja. Contoh, ya, hebat-hebat Pakatan Harapan memerintah, macam-macam mereka buat. Orang-orang yang bersalah dilepaskan begitu sahaja, orang yang riswah dilepaskan begitu saja. Islam dicaci maki, tuan-tuan. Bangsa Melayu ditidakkan keperluan dia, hak dia. Bahasa Melayu pun ditidakkan hak dia. Yang di-Pertua Agong raja-raja pun dipertidakkan hak dia, tuan-tuan. Dan kita rasa mengikut peraturan alam, 5 tahun berkuasa, ya, baru pilihan raya yang ke-15 baru ditentukan siapa pula yang memerintah lain. Tapi dengan kehendak Allah, kun fayakun, tiba-tiba mereka sendiri merontohkan kerajaan mereka sendiri. Nampak? Itu kehendak Allah yang di luar dalam perjangkauan kita, di luar dalam perjangkauan kita. Dr. Mahathir sebagai bos, dia sendiri yang meletakkan jawatan. Bila meletakkan jawatan, Menteri Kabinet dia habis hancur, maknanya dia sendiri yang merobohkan rumah Pakatan Harapan dia. Bila roboh rumah Pakatan Harapan, yang Pertua Agong tengok ini bahaya ni, sebab tak ada orang yang menguruskan hal rakyat. Maka dipanggillah orang-orang ni, siapa yang sokong Mahathir, siapa yang sokong Anwar Ibrahim, siapa yang sokong Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin mendapat undi yang terbanyak, maka dialah yang layak dilantik jadi Perdana Menteri. Jadi terpaksalah pula Pakatan Nasional ini membuat satu rumah baru, sebab rumah tadi sudah roboh. Bila dia roboh, tuan-tuan, atap tak ada, pintu tak ada, bilik air tak ada, bilik semua tak ada. Macam mana pula Pakatan Harapan kata, Pakatan Muhyiddin Yassin ni kerajaan tebuk atap. Tebuk atap kepala bapak engkau mana? Atap rumah kamu dekat mandang. Ikut pintu belakang mana? Pintu belakang pula tak ada. Jadi cakap merepek ranyo yang bukan-bukan. Kadang-kadang orang kita Melayu ni, ya. Dan tu pula sokong ajalah apa yang elok. Dan tu pula apabila kerajaan yang baru ni pula mentadbir negara ini dengan cara yang amat baik, dengki dalam hati mereka pula yang lama pula, memfitnah pula umpama At-Takiri pergi ke mana? Pergi luar negara, pergi ke Turki kan, bawa balik 82 bilion, tuan-tuan. Kemudian dia bawa balik tu di tabang terbang, dicek dia ada COVID tak ada, free 3 kali dicek tak ada COVID. Dan dia pun pergilah ke parlimen, pergilah berjumpa orang begitu ni. Oh, dia orang fitnah. Dia kata ini tidak ikut SOP apa semua. SOP apa? Yang dia sudah dicek bahawa dia free daripada COVID. Tapi sakit hati, tuan-tuan.
Sedangkan tak diceritakan dia bawa balik tu 82 bilion tuan-tuan duit. Yang tu tak cerita yang kamu pergi jual harta negara ni, aset negara, kamu jual harta harta tabung haji ni, yang tu apa cerita? Tuan-tuan, hingga kerugian berlaku berapa juta tuan-tuan. Lesap duit 92 berapa juta ke, lesap duit negara entah ke mana-mana perginya tuan-tuan ya. Jadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kun fayakun tuan-tuan, di luar daripada jangkaan dan dugaan kita. Ini yang berlaku. Itu yang berlaku. Saya tu sebab saya kata kuliah kita ni kuliah haraki. Apa yang kita baca ini jangan tumpu pada kitab aja. Apa yang berlaku sekeliling kita, kita nampak ini akidah kita. Kita berakidah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, contohnya Challenger 2, kehendak Allah. Saya dah terang dulu, terang lagi. Challenger 2 ni tuan-tuan, kapal terbang angkasa tuan-tuan, yang kepunyaan Amerika ya. Challenger 2 ni tuan, kapal terbang ni, kapal angkasa ni disiapkan tuan-tuan dengan 3 enjin. Kalau enjin satu ni rosak, komputer akan set enjin yang kedua on. Enjin kedua rosak, on yang ketiga tuan-tuan ya. Punya hebatnya persiapan itu ya. Dan mereka sudah menggunakan Apollo, sudah menjangkau ke bulan. Challenger 2 ni yang kemudian, tentulah lebih canggih lagi, lebih berpengalaman lagi. Tiba-tiba dengan kehendak Allah Ta'ala, baru lepas saja daripada landasan Challenger 2, meletup, habis hancur, keseluruhan angkasawan dia mati tuan-tuan. Kehendak Allah. Tak ada siapa yang boleh melawan kehendak Allah ni. Janganlah qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Katakanlah Allah Ta'ala yang menjadikan satu kerajaan, dialah yang akan menabalkan kerajaan yang kehendaki, dialah yang akan menurunkan kerajaan yang dia tidak kehendaki tuan-tuan. Ini kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ngaji akidah kena habis tu ya? Jangan baru alam aja. Buat politik kita tak tahu, buat politik ni cerita lain. Itu mengaji tak tiba matlamat. Nah sebab itu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang dulu ngaji sifat 20 sampai tahu 50 aqaidul iman, sifat wajib bagi Allah Ta'ala 20, mustahil 20, Nabi wajib 4, yang mustahil 4, satu harus bagi Allah Ta'ala, satu harus bagi Nabi, ada 50. Tapi sokong sekular, sokong pemerintah sekular. Maknanya pengajian tauhid dia tak tiba kepada matlamat dan tujuan. Salah guru juga tak terangkan benda itu. Tuan-tuan, nah sebab itu saya terpaksa menerangkan benda macam ini dengan suara yang keras. Bini bukannya marah tapi semangat. Macam Ustaz, okey. Dia semangat ke tak nanti ngantuk. Itu dia. Tuan-tuan, tambah dah lama tak kemari ni kan geram juga. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Dan af'alullah Ta'ala, af'al yang diadakan lagi menjadi ia akan suatu yang tiada dengan alat dan pegawai. Dan Allah Ta'ala berfirman, kita ni tuan-tuan, perbuatan kita ni memerlukan alat. Kita pandai bertukar rumah, perlu kepada pembancuh simen, perlu kepada simen, perlu kepada bata, perlu kepada besi konkrit. Dan tu pula yang nak mengajar tu perlu tenaga manusia pula, manpower. Perlu. Allah Ta'ala tidak perlu benda macam tu. Dia buat sendiri saja. Tak perlu. Ya tuan-tuan. Tetapi Allah Ta'ala tunjukkan kebesaran kerajaan dia, diarahkan malaikat-malaikat dia. Jadi kuasa yang ada pada malaikat tu mengada menidak buat sesuatu kerja tu, kuasa yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cabut nyawa, malaikat beri cabut nyawa. Kuasa mencabut nyawa tu memang Allah Ta'ala berikan kepada malaikat Israel. Tapi yang mengizinkan nyawa tu dicabut Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak izin tak jadi juga. Tuan-tuan, walaupun malaikat dia dia berbeza tuan-tuan. Dan kita perlu ada pegawai kita, seorang doktor umpamanya kan, nak diagnosis, nak cek kita, kenapa entahlah doktor, saya 2-3-4 hari ni pening je kan. Dia suruh nurse dia apa, ambil BP set tu, cek BP yang normalnya macam umur kita ni 120/80. Ini 200/120. Tak tinggi tuan-tuan. Yang atas yang 100, yang 140, 120 tu, itu systolic namanya.
yang di bawah tu diastolik namanya. Saya sebut apa tuan-tuan kan tahu pun. Saya tahu sebab saya mengaji benda-benda itu sikit dulu. 3 tahun tuan-tuan, tak pah pressure, buang kerja tuan-tuan ya. Jadi sistolik, diastolik. Kita mestilah sistolik kita mesti 120. Diastolik kita hendaklah 80, jangan lebih. Kalau yang di atas tu tinggi, menunjukkan hati kita susah, bukan darah tinggi. Tapi kalau bawah tu tinggi, itu menunjukkan darah tinggi. Ya, itu beza sikit. Itu kalau di bawah tu tinggi berbahaya. Tapi doktor perlu kepada perkhidmatan nurse. Kemudian kita dia kencing tak lawas doktor, dia suruh pergi ke makmal pula. Pergi ke makmal, orang makmal pula, juru teknologi makmal, dia bagi botol, pergi kencing, bawa kemari, letak dalam ni. Pula dia cek kencing pula, tengok-tengok albumin plus. Tak, albumin ni bila dibakar nampak macam mendap, mana kencing tu kotor. Udah masuk Isya ke? Oh, kena berhenti. Albumin tu kotor tuan-tuan. Jadi doktor sendiri pun perlu kepada tenaga dia. Orang-orang lain dia tak boleh buat semua sekali. Nak cek darah dia, nak cek jantung dia, nak cek air kencing dia, nak cek segala-gala dia, tak boleh. Dia ada orang bawah. Allah Ta'ala begitu ke? La, tidak. Sukati Tuhan nak buat macam mana pun. Menguasai, menaklukki takluk dia kepada seluruh semua sekali. Apa-apa yang ada secara ammah, kulliyah, ditakluk semua sekali. Dia menguasai semua sekali. Jadi tuan-tuan sekalian, kata firman Allah Ta'ala, innama amruhu iza arada sya'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya pekerjaan Allah Ta'ala itu bila dia berkehendak akan sesuatu, bahawa firman ia jadilah olehmu, maka jadilah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain pula makhluk berkehendak kepada pegawai, maka tiada dapat menyurat dengan tiada qalam, nak ada pen, seperti tiada dapat mengerat dengan tiada gergaji atau kapak. Dan lagi pula apabila kasih ia akan seorang hambanya, dia belanya akan dia. Jadi bila manusia ni perlu kepada alat. Jadi ikut SOP-nya, bila insya ni berhenti Ustaz. Udahlah itu dulu. Ya. Dan lagi pula apabila kasih ia akan seorang hamba. Ini cerita panjang ni. Kalau saya masuk sini terang saya panjang, ya. Saya tak ikut kitab. Kalau kitab itu tuan, dan lagi itu ya. Tang lepas kapak tu tanda itu. Hari ni berapa bulan? 21 ya. 21. Rumah awam. Baik, cukup sekadar itu yang dapat kita sampai malam ini tuan-tuan. Dan kita sambung. Dan lagi pula apabila kasih Allah Ta'ala itu akan seorang hambanya, dibelanya akan dia. Oh, ini seronok cerita ni tuan-tuan, sedap ni ya. Apabila kita dikasih oleh Allah. Ada nak bertanya ke? Tak ada ya. Okey. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ghafarallahu lil mu'allim wal muta'allim min kulli dhanbin wa li walidayna wa li walidaykum. Nawwarallahu wujuhana wa wujuhakum bil ma'rifati wal iman. Bayyadallahu sudurana wa sudurakum bit tauhid wal iqan. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawtal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.